Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Alfai Mokhtar. Seperti yang kita tahu, pada malam tadi kita baru dengarkan keputusan daripada Perdana Menteri Malaysia kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tentang Perintah Kawalan Pergerakan. Ini adalah cerita pasal COVID-19 lah. Seperti yang kita tahu, COVID-19 WHO telah sahkan sebagai satu pandemik di mana penyakit ini telah merebak ke lebih kurang ke 135 buah negara dan masih belum jumpa vaksin yang dapat memulihkan COVID-19 ni. Sehingga kini kita dapat tahulah COVID-19 ni dah merebak ke 135 buah negara. Seramai 160,711 orang telah disahkan positif COVID-19 di seluruh negara. Daripada jumlah ini, seramai 6,443 orang telah meninggal dunia. Jadi bagi aku itu adalah satu nombor yang agak besar. Dekat Malaysia saja, kes terbaru ialah 190 kes, disusuli dengan kes yang paling baru 125 kes, menjadikan keseluruhan individu yang dijangkiti dengan penyakit COVID virus ini adalah sebanyak 553 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 511 orang yang sedang dirawat di hospital lah, dan manakala ada 42 orang yang telah pulih. Jadi tadi PM dah keluarkan perutusan. Dia dah beritahu bahawa dia orang telah memutuskan bahawa telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020. Itu lebih kurang dalam 2 minggu jugalah. Dan Perintah Kawalan Pergerakan ni berkuat kuasa ke seluruh negara. Seperti yang dalam keputusan PM tadi, ada beberapa perkara tentang Perintah Kawalan Pergerakan ni. Yang pertama yang dikata tadi, larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadah dan permis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebeneka yang menjual barangan keseharian. Jadi korang jangan panik. Tapi aku tahu rakyat Malaysia ni bila perkara-perkara macam ni dia akan jadi panik. Jadi akan panic buying. Tapi sebenarnya kalau korang perasan, bila korang panic buying, semua nak pergi beli beli barangan keperluan and everything so on. Tapi sebenarnya korang kan seperti yang kita tahu, COVID-19 ni boleh tersebar, boleh merebak di dalam orang ramai di satu tempat. Jadi pasar raya, kedai sebeneka ke Speedmart ke apa semua semua masih dibuka. Jadi korang boleh beli barangan seperti biasa. Dan PM juga telah mengeluarkan perintah supaya pastikan bekalan makanan ni mencukupi. Cadangan aku ialah korang order secara online. Masih ada lagi Foodpanda, masih ada lagi mungkin sesetengah pasar raya masih lagi membuat servis secara online. Korang boleh order secara online dan hantar terus ke rumah. Dan selain itu juga, banyak aku dengar tadi daripada grup-grup WhatsApp apa semua, ada yang tanya, wedding boleh buat tak? Jadi kebanyakan yang aku lihat, banyak daripada grup WhatsApp aku dapat lah, kebanyakan kawan aku adalah fotografer dan videografer. Kebanyakan daripada klien mereka telah cancel majlis perkahwinan dan cuba buat majlis pernikahan tu dalam kuantiti orang yang sedikit lah. Baik, yang kedua, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Jadi kepada kawan-kawan sekalian yang ada keluar ke negara dan baru datang dari negara, tolonglah bertanggungjawab, self quarantine dekat rumah selama 14 hari ni. Jangan pergi mana-mana, jangan close contact dengan orang lain, supaya untuk mengelakkan daripada wabak ini merebak dengan lebih luas lagi. Yang ketiga, orang dalam tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk. Sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Jadi semua penerbangan yang ke dalam negara akan dibatalkan dan akan ditutup. Jadi kira kita macam dah close down border lah. Keempat ni bagi aku, bagi yang ibu bapa yang punya anak-anak kecil lah, ataupun anak-anak yang bersekolah. Keempat, penutupan semua taska sekolah kerajaan, swasta termasuk sekolah harian, sekolah asrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Jadi maknanya kalau nak senang cerita, semua sekolah tutup. Bila tutup, itu yang risau tu, taska pun tutup. Jadi bila taska tutup, tak boleh hantar anak pergi sekolah. Kau masih bekerja, tapi siapa nak jaga anak?
Itu yang jadi orang kata pening lah. Yang kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPTA dan awam dan swasta, dan serta institut latihan kemarian di seluruh negara. Jadi kebanyakan student kat sini sekarang mungkin akan happy lah sebab tak perlu nak buat presentation apa semua. Tapi korang tak tahu sebenarnya kebanyakan universiti dah jalankan kuliah secara online ataupun presentation secara online. Jadi kerja tetap kena buat juga. Yang keenam, penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara, iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, macam-macam lagi lah. Jadi kebanyakan ni adalah yang essential lah, yang penting. Kalau korang tutup semua, so jadi macam mana negara nak berfungsi, betul tak? Jadi yang penting lah, macam selain daripada itu macam ni, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, bomba, penjara, ini semua benda kalau tutup juga bahaya. Yang penting perkhidmatan penting negara akan still berjalan seperti biasa, tapi penutupan semua premis kerajaan dan swasta akan ditutup kecuali yang terlibat ni lah. Itulah dia sebesikit 6 perkara yang telah disebutkan oleh PM kita tentang Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi aku berharap rakyat Malaysia semua yang sedang mendengar, yang sedang ada menonton, berfikirlah secara bijak, sebab the reason kenapa Malaysia buat Perintah Kawalan Pergerakan ni sebenarnya adalah untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ni. Jadi sebab bila korang kuarantin selama 14 hari, orang kata senang cerita kuman tu susah nak pergi merebak kepada orang lain lah. Janganlah korang selfish nak pergi jumpa orang lain, nak pergi berbincang lah, nak pergi apa ke. Sekarang ni zaman media teknologi maju kan, korang boleh buat secara phone call, boleh buat secara WhatsApp video, Skype. Sekarang ni macam-macam, ada Google Hangout, ada Google Meet, semua boleh buat secara online. Buat sementara waktu ni saja selama 14 hari ni, daripada 18 Mac hingga 31 Mac. Begitulah sedikit tentang apa yang telah diceritakan oleh PM kita tentang Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi aku berdoa supaya wabak COVID-19 ini tidak menular terlampau orang kata drastik di Malaysia, dan aku harap kita dapat mencari vaksin yang sesuai untuk mengubati wabak ini. Dan aku percaya kepada pemerintahan negara Malaysia, pemerintahan pemimpin-pemimpin kita, yang mereka dapat menangani wabak COVID-19 ini dengan lebih bagus lagi, insya-Allah berjumpa dengan vaksin yang sesuai dan dapat mengubati COVID-19 ini. Jika anda ada sebarang komen, pertanyaan ataupun cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan follow aku di Facebook dan Instagram, dan kita berjumpa lagi pada video entry yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.